Assalamualaikum dan hello. Dalam video ini saya nak menerangkan tentang what makes Dreamcatcher great. Tapi sebelum itu, siapakah Dreamcatcher? Dreamcatcher ini adalah sebuah grup K-pop yang telah debut pada 13 Januari 2017 di bawah company Happy Face Entertainment. Walaupun mereka adalah sebuah grup K-pop, namun lagu mereka bergenre rock pop ataupun pop rock, dan ia sangat berbeza dengan konsep-konsep K-pop yang biasanya ada. Selain itu, MV mereka juga berkonsepkan horror dan thriller, dan dia mempunyai storyline yang agak complicated dan boleh diterjemahkan dalam banyak maksud. Koreo mereka pula adalah lebih hard hitting daripada koreo biasa daripada girls groups yang lain, dan kita boleh lihat koreo mereka sangat unik dan dia agak hard, dan dia mengikuti tema lagu iaitu rocky sikit. Dia ada movement dia orang lagi sharp. Dreamcatcher mempunyai 8 lagu title track. Lagu debut mereka adalah Chase Me dan lagu paling latest mereka adalah Rose Blue. Okay, selepas itu saya mahu menceritakan tentang bagaimana saya boleh discover grup Dreamcatcher ni, bagaimana saya boleh meminati dan stand Dreamcatcher. Okay, ia bermula sebenarnya pada bulan 3 yang lalu. Saya tengah scroll dan randomly mencari lagu K-pop kerana masa tu saya tengah ada mood K-pop. So terdapat banyak lagu-lagu baru yang ada comeback di YouTube lah. Saya scroll, saya mencari. Selepas itu saya telah mencubai satu lagu ini yang bernama Scream by Dreamcatcher. Selepas saya mendengar dan meneliti lagu itu dengan betul, dengan hati yang terbuka, saya pula amat minati. Saya sangat tertarik dengan apa yang mereka telah present pada saya, kerana lagu mereka memang hard hitting, lagu Scream. Dan lepas itu saya mencari lagi lagu mereka. Saya lagi research mereka dengan mendalam lagi. So apabila itu saya mengetahui, saya discover yang kebanyakan lagu title track mereka mempunyai unsur-unsur rock dan metal yang saya amat minat. Okay, sebelum itu saya ceritakan tentang history saya dengan apa yang lagu saya minat. So lagu yang saya minat sebelum ni adalah lagu yang bergenre metal. Daripada kecil dulu saya memang meminati lagu yang ada band seperti Linkin Park, Slipknot, Avenged Sevenfold dan Metallica. Itu antara band yang saya meminati masa saya kecil sehinggalah kini. So apabila saya mahu discover K-pop itu, saya mahu mendengar K-pop, saya mahu melayan K-pop, saya layanlah K-pop. Tapi lagu-lagu metal itu still ada di hati saya. So bila saya melihat lagu seperti Scream ni, saya memang tertarik sebab ia adalah sebuah lagu grup K-pop, lagu daripada girl group K-pop yang ada fuse dengan metal dan rock, unsur-unsur tu. So bila saya mendengar, saya memang tertarik. Saya telah stand Dreamcatcher ni dengan sepenuh hati saya. Tapi bukan itu saja. Bila kita tengok the whole discography and album-album yang ada Dreamcatcher telah produce, kita boleh lihat ada pelbagai lagu selain daripada yang telah saya nyatakan, iaitu yang bergenre rock, pop rock. And bila kita lihat dalam lagu itu, bila kita mendengar, ada beberapa lagu yang agak special, iaitu antaranya adalah lagu yang ada unsur jazz, yang memang pure jazz, dan ada juga yang pure EDM yang memang hard hitting, yang kita boleh dengar kalau kita tengok dia lagu yang sesuai di club lah, senang cakap. Selain itu, kita juga ada reggae, iaitu sangat unik lagu reggae mereka. Walaupun ialah K-pop, dia dapat memfusekan reggae dalam lagu mereka. Okay. Selain itu, kita boleh juga dengar ballad iaitu slow song, yang hampir semua title track, hampir semua album ada ballad. Dan bila kita mendengar lagu mereka, memang soft. Itu yang mereka boleh menunjukkan vocal talent mereka. Okay, sebelum saya menerangkan tentang members dan apa role mereka semua, saya hendak mengucapkan terima kasih dan tanyalah kepada producer mereka, iaitu Liz dan Allonder, yang dinamakan Superbomb. Mereka telah berjaya menghasilkan sebuah kompos lagu K-pop yang fuse dengan metal dan rock, dan tidak saya sangka
itu boleh berlaku kerana dia adalah K-pop. Dia bukan pure K-metal ataupun K-rock lah. Sebab dia ada K-pop, tapi bila kita dengar dia ada unsur rock dan metal. Walaupun dia tidak begitu hard, begitu macam lagu metal yang sangat hard, berjerit-jerit, dia ada screamo. Mereka tidak, mereka berunsurkan ada vokal dan choreo mereka, dan juga ada MV, ada storyline. Dan bila dia insert dengan lagu yang mereka telah produce tu memang agak genius lah. Mereka ni genius, saya nak katakan lah. So tahniah lah dan terima kasih lah pada mereka berdua ni. Okay, ini yang dinanti-nantikan, iaitu members Dreamcatcher ni. Okay, sebelum tu saya nak katakan dalam group ni ada 7 orang members, semua wanita, ialah girls group, right? So 6 daripada mereka adalah Korean dan local. 1 daripada mereka adalah foreigner daripada China. Okay, so saya nak start dengan siapa saya nak mulakan, iaitu saya nak mulakan dengan Kim Min Ji. Nama betul dia adalah Ji-Yu, dan dia dikenali sebagai Pink Princess. Okay, alright. Apa dia punya role dalam group ni? So semua group K-pop mesti ada role. Dia ada role yang telah diberi oleh company mereka, atau mereka telah vote sendiri. So dia adalah leader untuk group Dreamcatcher ni. So leader, apa dia buat? Leader ni dia more to kepada, dia represent lah the whole group. So kalau dalam interview dia akan bila soalan ditanya, dia akan berikan penerangan. Apabila mereka nak introduce diri sendiri, dia akan mulakan introduction mereka. So selain itu, yang dinyatakan dia adalah lead singer. So lead singer ini tak semestinya dia menyanyi chorus. Bila saya lihat dalam chorus Dreamcatcher ni bukan selalunya bukan dia lah yang nyanyi, itu main vocalist punya role. So dia adalah dia akan menyanyi part-parts yang more kepada bridge dalam lagu tu. Ada bridge dia yang menyanyi, sebab suara dia adalah suara yang sangat lembut, soft. Bila kita dengar, dia merdu, suara dia merdu dan soft. Bila kita dia memang, kalau kita dengar macam tak sesuai lah dengan lagu rock, tapi memang sangat sesuai. Dia blend lah dengan music yang ada dekat background tu dengan suara dia. So itu adalah dia punya roles. So dia juga adalah lead dancer. So apa-apa dance dia akan lead. Dia tak semestinya center adalah kerja main dancer. So setelah itu, dia juga adalah visual. Maknanya visual ni saya tidak agak faham lah dalam K-pop punya term. Sebab bila kita tengok pun, mereka girls ni semua visual, semua lawas. So apakah dia punya fungsi visual ni? Mungkin dia antara yang bila orang lihat, dia paling recognizable, dan dia dia ni leader Dreamcatcher. So saya anggap begitu sajalah dia punya why dia dinamakan visual. Okay, dari segi personality pula macam mana? Saya nak katakan dia ni adalah leader. So dia adalah sunshine of the group. Dia mempunyai aura yang positif kerana dia adalah leader. So dia perlu memberi contoh yang bagus kepada members lain. Sebagai contoh, apabila mereka tidak memenangi apa-apa show anugerah di anugerah, mereka tetap positif, sebab ialah dugaan bagi mereka. So dia sunshine lah, dia bahagia, dia happy dalam apa-apa situation pun dia happy. So selain itu, dia juga dia adalah uni, dia paling tua lah nak katakan. Tetapi perangai dia lebih kepada fake makna, sebabkan dia sunshine. So dia lagi happy go lucky, right? So dia suka kacau-kacau dia punya members. Macam dia paling kecil, dia paling bongsu dalam grup tu, walaupun dia paling tua. So itulah antara dia punya personality yang saya boleh sampaikan lah. Okay, seterusnya member yang kedua, iaitu Kim Bora, atau nama panggilan lah Sua, ataupun Queen Sua. Alright. Okay, umur dia saya lupa nak cakap tadi. Jiu dengan Sua ni sama umur, iaitu 26 tahun currently. So apa dia punya roles dalam group Dreamcatcher ni? So dia adalah lead dancer. So bila kita lihat dalam choreo mereka, dia adalah lead dancer.
kita boleh tengok kita boleh bezakan lah lead dancer, right? So kita boleh tengok dia punya movement tu lagi sharp, kita tengok lagi mantap lah, lagi hard hitting lah kalau dalam choreo tu. Okay, selain itu dia juga adalah rapper. Tapi rapper ni dalam Dreamcatcher dia kurang sikit. D-Minx, group yang sebelum itu, group sebelum dia orang debut sebagai Dreamcatcher, dia ada part rap yang dia telah nyanyikan di dalam lagu-lagu mix yang lama. Okay, dia juga dia tidak cakap tapi dia ada vocal talent dia agak bagus sebab dia bukan vocal line dalam group ni, tetapi vocal dia amat kita recognizable dan dia mempunyai suara yang kuat, suara yang strong vocal rap. So dia boleh dia boleh hit high note lah. Dia boleh hit high note dalam beberapa lagu tu dia nyanyi, dia boleh hit high note tu. Okay, selain itu dia juga adalah choreo instructor lah. Dia boleh buat choreo dalam beberapa lagu Dreamcatcher tu. Untuk lagu-lagu yang B-side bukan title track, dia telah buat choreo. So dia ada talent choreo lah di situ. Okay, in terms of personality dia pula macam mana? Ini yang membuatkan saya tertarik sangat dengan dia, kerana personality dia. Dia ni adalah antara yang dia tidak tinggi lah, dia tidak tinggi berbanding dengan group members lain. So dia mempunyai attitude. Kita tengok mungkin dia ni adalah orang yang sabar, tapi tidak, dia ada attitude. Dia kuat, dia loud. Dia bila saya nak katakan dia kurang malu lah, dia mampu expresskan perasaan dia kalau dia happy, dan kalau dia mau dia tidak ada boundaries lah. Kalau K-pop idol sih kan dia ada macam image yang perlu mereka jaga kan di public. Tapi kalau dia ni dia tam sajalah, dia boleh jerit jerit, dia lompat-lompat, dia di show je dia kurang malu lah, dia tak malu lah, dia ekspresif lah. Itu yang membuat dia charming lah bagi saya. Itu yang saya suka lah bila saya tengok. Memang I like you lah. Okay, selain itu dia punya ketawa itu agak unik lah. Bila kita dengar ketawa dia, itu yang membuat dia charming lah bagi saya. Dia punya cara dia ketawa. Sebab saya sangat suka dengan ketawa. Sebab Dean Stick, bila kita dengar kita boleh recognize lah itu dia punya laughter dia. Alright, itu yang membuat dia menarik bagi saya. Itu yang membuat dia charming lah untuk saya lah. Okay, member yang seterusnya adalah Lee Xion. Alright, ataupun Wolf Lee Xion. Sing Ni. Okay, kenapa nama dia Sing Ni? Sebab dia adalah main vocalist dalam group Dreamcatcher ni. Sebab bila kita dengar suara dia, memang agak quality suara dia memang high lah. Dia memang bila dia nyanyi vokal memang agak strong. Dia memang sesuai dengan lagu yang telah mereka berikan lah, mereka present itu, yang ada genre rock dengan metal ni campur fuse dengan K-pop. Dia memang sesuai, suara dia memang sesuai. Namun begitu, suara dia adalah antara yang underrated lah kalau nak katakan. Bandingkan dengan group idol-idol yang lain, dia underrated lah. Kalau orang tahu lah dia punya suara, tapi dia kurang sikit lah, orang tak kenal sangat lah. Okay, itu pendapat saya lah. So selain itu dia itu adalah role utama dia, single role dia. Tetapi memang kalau dia adalah perfected lah role yang telah yang diberikan, itu main vocal untuk group ni. Memang saya memang dia punya suara tu memang menarik lah. Dengan covers yang telah dia buat, banyak covers yang telah dia buat, dan banyak covers tu dia telah transform untuk rock dan rock K-pop. So apabila suara dan lagu dia bergabung, dia membuat lagu tu lagi macam lagu baru. Itu membuat lagu itu lagu dia. Itu adalah Lee Xion punya vocal talent dia. Okay, in terms of personality pula macam mana? Apabila first impression saya lah, bila saya tengok dia, muka dia sangat intense. Dia face expression dia memang intense lah. Dia boleh acting lah, nak senang katakan.
Dan tetapi sebenarnya personality sebenarnya ialah weird. Bila kita tengok weird, dia mempunyai perlakuan yang agak weird lah. Dia boleh match dengan Sua lah. Sua more to loud kan, Xion ni more to dia punya action dia yang agak kelakar, funny. Tapi dia bukan seperti idol. Dia memang suka express lah. Mereka ni semua ekspresif lah, saya nak katakan. So selain itu, dia mempunyai alien ego yang agak unik lah bagi dia. Kerana dia mempunyai ego yang cute, tetapi dia bercampur dengan version yang ada alien. Alien punya version. Dia agak sangat funny and cute lah apabila saya melihat. Okay, member yang seterusnya adalah Han Dong. Okay, dia adalah Chinese. Dia berasal dari China. Dan mungkin dia baru nak adapt kepada Korean language kerana dia punya role dalam group ni adalah vocalist saja. Sebab kalau kita lihat di lagu awal-awal Dreamcatcher, dia punya line distribution dia less lah. Sebab dia baru nak belajar, dia baru nak faham lah language Korean ni, right? So tetapi baru-baru ni seperti lagu Deja Vu, parts dia yang ada dalam itu sangat ikonik. Bila kita lihat, bila kita dengar lagu itu, kita boleh cam lah suara dia. Kita boleh sebab suara dia ni agak unik. Dia more to lower register. Dia dalam lah suara dia berbanding dengan yang members lain. Dia dalam sikit. So ini adalah role yang telah dia dapat lah, yang dia perfect lah untuk role ni. Walaupun semua vokal, semua members dalam ni semua vokal dia agak unik lah, saya nak katakan. Semua ada kelebihan masing-masing. Okay, untuk in terms of personality Han Dong ni macam mana nak saya ungkapkan? Dia calm lah. Dia shy, dia pendiam lah, nak cakap senang kata. Sebab dia adalah foreigner dan dia datang ke Korea untuk masuk ke dalam girl group ni. So dia perlu adapt lah kepada culture dia. Dan setahu saya lah, kebanyakan yang saya observe, Chinese member dalam K-pop group ni dia more kepada dia pendiam. Itu mungkin sebab cara dia dibesarkan kan. So diorang ni lagi conserve lah. Diorang lagi diorang suka lagi melihat member lain yang chaotic. Sebab dalam Dreamcatcher ni, bagi saya dia antara group yang paling chaotic lah dalam dunia ni. Tak kira dalam interview atau diorang dalam bilik ke, dalam apa-apa yang mereka buat, sangat chaotic. Tapi macam Han Dong ni, dia boleh layan, dia boleh mengikuti kerenah-kerenah mereka. Tetapi dia more kepada dia low profile untuk dia. Dia pun nak tengok lah members dia buat apa. Dia baru nak adapt lah, dia baru nak biasakan diri. So dia antara dalam group ni chaotic, kecoh. Tapi dia antara orang yang conserve lah. Dia sabar lah, dia tenang calm waters lah. Okay, on to the next member, iaitu Kim Yoo Hyun. Okay, Kim Yoo Hyun ni dia tallest member lah. So, nak clarify lah, nak cakap. Okay, apa dia punya roles dalam group ni. So roles dia adalah vocalist. Dia main vocalist. So suara dia bila kita dengar memang distinct, serious. Dia antara vokal yang dia antara main vocal lah. Dia boleh dikatakan kalau chorus part 1 Xion, chorus part 2 dia. So dia on par dengan Xion lah. Cuma Xion tu more powerful vocal. Dia pun lebih kurang, dia ada unik lah, saya kata. Dia distinct lah. Bila kita dengar suara dia macam matured sikit suara dia berbanding suara biasa dia. Okay, so itu antara kalau tengok covers dia pula, dia banyak covers yang more soft sound lah. Song yang macam song yang calm. Dia tak macam rock lah. Kalau macam Xion tu, dia more cover tu more pada rock and roll lah. Kalau macam Yoo Hyun ni, dia punya covers selalu dia pilih lagu yang agak calm lah. Dan tenang lah, tak chaotic sangat lah. Sesuai dengan vokal dia lah. So personality Yoo Hyun ni, so saya nak katakan dia ni clumsy lah. Dia cuai dalam group ni. So dalam apa-apa yang dia buat lah, dia agak cuai. Sebab kalau macam spoilers untuk comeback tu, kita boleh harapkan dia lah spoil sesuatu lah kepada kita, fans. Sebab selepas itu dia tahu dan dia akan ditegur dan dia ditegur dan dimarahi oleh dia punya members yang lain. Okay,
Selain tu dia adalah language queen. So dia punya language skills dia bagus lah. Dia boleh cakap English, dia boleh cakap German, Brazil, Portugis lah, Brazilian. So dia memang itulah dia punya kelebihan dia selain daripada members dia. Dia juga dan satu kepala dengan suara dengan Shion dengan Gio agak chaotic lah dia punya suasana apabila mereka bersama. Alright, member yang seterusnya ada Lee Yubin, Dami. Nama panggilannya Dami ataupun Pandami. Okay, dia adalah main rapper dalam group Dreamcatcher ni. So kenapa dia main rapper? Sebab suara dia dalam. Bila dia rap dalam. Dia ada uniqueness lah kepada suara dia apabila dia rap lah. So dalam rap ni pun saya agak kagum lah sebab dia rap di belakangnya adalah track rock genre K-pop yang rock. Dia dah macam nu metal kalau di US lah, nu metal dalam mainstream US macam Linkin Park. Tapi ni adalah apply kepada K-pop. So memang agak unik lah apa yang dia telah present kepada kita. Selain itu, dia juga vokal. Saya katakan tadi, semua members ni boleh nyanyi. Apabila dia nyanyi pula, dia mempunyai suara yang sangat lembut, lain daripada suara rap dia. Dan kita perlulah dengar sendiri macam mana dia punya apa perbezaan apabila dia rap dengan apabila dia nyanyi dalam sesuatu lagu. Okay, pula personality Dami di Yubin ini. So apabila kita lihat dia ni adalah di dalam mix dia adalah makna dia yang paling bongsu lah nak katakan dalam grup tu. So apabila dalam mix tu memang cute dan ada personality yang cheery. Tapi apabila dalam Dreamcatcher dia telah makna title telah drop lah untuk dia. So dia mempunyai personality yang agak cold lah. Katanya tak ada aura. Apabila kita tengok dia memang tak ada aura. Dia pendiam, dia lagi diam. Dia cold dia. So dia antara members yang tidak chaotic lah. Dia boleh chaotic, dia boleh layan dia punya members, tapi dia agak calm. So dia calm and conservative. Tapi bila kita tengok muka dia memang dia memang tak ada perasaan terhadap situation yang chaotic environment yang dia dalam tu. Dia boleh layan, dia boleh judge. So orang pun kata dia ni more judgemental lah. Bila sesuatu members tu buat benda yang embarrassing dia antara orang yang kalau kita tengok muka dia pun dia malu lah dengan apa yang berlaku dalam situation tu. So itu nak katakan lah dia ni memang tapi dia kadang-kadang boleh juga melayan mereka dan menambahkan lagi suasana. Dan itulah personality dia lah. Okay, on to the last member lah, Lee Gahyeon. So dia ni makna. Apabila kita tengok dia ni, muka dia tu dia memang ada aura baby lah sebab dia paling bongsu lah in the group, right? So apa dia punya roles dalam Dreamcatcher ni? Dia adalah vocalist. So kita boleh dengar lah suara dia dalam beberapa part lagu Dreamcatcher yang awal-awal. Kita boleh jam lah suara dia kan. Suara dia ada uniqueness lah. Semua kan ada unik. So kita boleh dengar suara dia dan kita boleh cam lah suara dia. So selain itu dia rapper juga. So baru-baru ni dalam lagu Dreamcatcher dia mempunyai part-part rap yang saya terkejut lah. Dia ada part rap seperti dalam Scream. Dia ada part rap side by side bersama Dami. So dia dan Dami ni adalah rapper of the group lah. Dia punya rapping skill pun, rapping presentation dia pun agak unik lah. Dan bila saya dengar agak memang sedap lah untuk dengar rapping part dia. Okay, seperti mana saya terangkan tadi, dia the baby of the group lah kan. So dia ada personality macam baby, comel-comel gitu. So dia perangai dia pun itulah dia macam budak dia bongsu. Dia kan adik kepada semua members tu. So dia memang mengharapkan lah sister-sister dia untuk mengajar dia untuk macam mana nak choreo, cara nyanyi yang betul. So selain itu dia mempunyai personality seperti Suwa. Agak loud, suara dia loud dan dia kecoh. Dia tidak malu mengekspreskan diri dia seperti Suwa. Cuma dia ni mini version of Suwa lah. Suara dia kuat dan dia pun agak kecoh. So saya kata tadi group ni agak chaotic. Dalam apa-apa situation pun dia memang chaotic. So dia makna tambahlah chaoticnessnya.
So as a whole group tu members, kita boleh tengok lah dia punya macam mana personality dia, apa mix lah. So dia membuat group ni chaotic lah dalam apa interview ke apa, dalam dia punya show ke apa. So diorang ni memang ekspresif lah. Tu yang saya agak apa charming lah bagi saya, tu yang saya menarik perhatian saya, sebab mereka expose diri mereka dalam public dengan tidak apa membuat fasad apa kepada personality mereka. Mereka meluahkan saja apa yang apa mereka nak katakan. Itu apa bagi saya agak apa yang patut yang menarik perhatian saya lah. Itulah sebab saya stand Dreamcatcher as a group lah. Tapi dalam video ni dia berjudul What Makes Dreamcatcher Great. Adakah saya belum menerangkannya lagi? Saya telah menerangkannya. Itulah yang membuat mereka ni great bagi saya lah. Lagu mereka mempunyai unsur-unsur apa K-pop yang bergenre rock dan metal yang campur dengan apa typical K-pop choreo dan vokal yang kita selalu dengar dengan rapping sekali lah. Itu yang membuat mereka unik, dan disebabkan itu mereka agak underrated lah di negara mereka sendiri, di Korea. Sebab orang Korea ni belum biasa lagi dengan apa lagu-lagu macam tu. Diorang belum mainstream lagi lah seperti lagu-lagu famous yang lain. Lagipun mereka datang daripada company Happy Face Entertainment yang tidak besar, tidak apa, mereka bukanlah powerhouse of the industry lah. So disebabkan itu mereka adalah underrated lah bagi saya lah. Selain itu, apa membuat mereka great? Bagi saya personality mereka. Yes, individually mereka memang mempunyai sangat personality yang orang boleh apa mengikuti, orang boleh kaitkan diri lah, boleh attach lah kepada mereka ni sebagai idols, right? Dan sebagai human lah, basically lah, sebagai orang kita boleh relate kepada apa mereka. Itu membuat mereka great lah. As a group, itu saya katakan choreo mereka agak apa menarik, storyline itu pun menarik. Diorang punya story mereka, walaupun mereka tidak mempunyai apa anugerah, mempunyai trofi, win, first win tak dapat lagi pun. So mereka tetap sungguh-sungguh membuat apa video untuk fans yang bernama Insomnia. So saya telah menjadi seorang Insomnia, iaitu fan name bagi apa Dreamcatcher fanbase lah. Okey, sebelum saya menamatkan, saya nak ucapkan terima kasih lah kerana melihat video saya ni. More to come lah, insyaAllah. Dan setelah itu jangan lupa saya nak mengingatkan yang Dreamcatcher ada comeback ni 17 Ogos ni. Dan saya telah melihat, saya telah mendengar dia punya preview untuk dia punya lagu title track-nya adalah iaitu Boca by Dreamcatcher. Ia sangat agak unik. Dia tidak sama seperti lagu awal mereka. Dia more to Scream, evolution of Scream lah. So kita lihat lah, kita dengar, dan mungkin saya membuat reaction kepada lagu itu apabila ia release nanti. So apa pun, goodbye, terima kasih.